Okey, murid-murid sekalian, kita jumpa sekali lagi dalam video yang seterusnya. Kali ini kita akan teruskan dengan subtopik yang kedua untuk bab yang pertama, Sains Tingkatan 2. Hari ini kita akan belajar tentang pengkelasan organisma. Kita dah belajar tentang biodiversity, iaitu kepelbagaian organisma. Jadi organisma yang banyak dan pelbagai ini kita nak kelaskan dia kepada kumpulan ataupun kategori-kategori yang tertentu. Alright, murid-murid sekalian, kita teruskan sahaja dengan carta alih, yang kelasan bagi organisma yang akan kita belajar dalam subtopik ini. Kita hanya akan melihat kepada dua kumpulan utama organisma. Yang mana kedua-dua kumpulan utama organisma ini kita akan kaji bagaimanakah hendak mengelaskan kedua-dua kumpulan ini, iaitu haiwan dan juga tumbuhan, kepada beberapa kumpulan dan kategori yang tertentu berdasarkan ciri-ciri yang mereka miliki. Jadi yang pertama kita akan lihat tentang haiwan. Haiwan akan dibahagi kepada dua kumpulan utama, kemudian bahagi lagi dua di sini. Alright, untuk tumbuhan pun macam tu juga. Kita mulakan dengan haiwan dulu Dan pengkelasan haiwan. Jadi semua haiwan yang ada dekat muka bumi ini, kita boleh kelaskan mereka ataupun kategorikan kepada beberapa kumpulan yang tertentu. Yang pertama, kita kelaskan dahulu kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama dipanggil sebagai vertebrata. Manakala kelas yang kedua atau kumpulan yang kedua invertebrata, iaitu berlawanan dengan vertebrata. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Jadi kalau vertebrata mempunyai tulang belakang, invertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Jadi apakah yang dimaksud dengan tulang belakang? Seperti juga kita manusia, kita mempunyai tulang belakang di bahagian belakang badan kita yang memberikan sokongan utama kepada badan kita. Kita memang tak dapat nak tengok tulang belakang kita secara jelas ataupun direct. Kita boleh rasa guna tangan tapi kita tak nampak. Alright, untuk nampak kita boleh tengok pada rangka-rangka yang ada dicipta untuk diajar sains dan biologi, kita boleh nampak tulang belakang ni. Jadi pada haiwan, bagaimanakah pula keadaan tulang belakang ini? Kita ambil rangka monyet, kera ataupun orang utan, mempunyai keadaan yang sama macam kita manusia. Tulang belakang adalah di bahagian belakang badan ini. Alright. Bagaimana pula dengan haiwan lain? Kita tengok badak sumbu pula. Badak sumbu pun lebih kurang sama. Kalau dah nama tulang belakang, jadi dia berada dekat belakang sini sampai ke bahagian ekor. Jadi kera, monyet dan juga badak sumbu, oleh kerana dia mempunyai tulang belakang ini, maka dia jatuh bawah kategori atau pengkelasan vertebrata. Kita cuba tengok haiwan lain yang tulang belakang dia lain sikit kedudukannya. Pertama, kita tengok ikan, murid sekalian. Kalau kita sebut pasal tulang belakang, kita mesti menjangka dia di bahagian atas ini. Tetapi bukan untuk ikan. Ikan tidak mempunyai tulang belakang di bahagian atas ini. Sebaliknya, tulang belakang bagi ikan adalah berada di bahagian tengah-tengah ini. So ikan juga masuk dalam kategori vertebrata kerana mempunyai tulang belakang. Bagaimana pula dengan ular, murid-murid sekalian? Kalau kita tengok ular ni macam lembut saja. Dia boleh belok-belok, meliuk lentukkan badan dia. Jadi adakah ular mempunyai tulang? Kita mungkin tak pernah tengok sebab kita tengok ular yang biasa, tak tengok rangka ular. Ini adalah rangka ular, murid-murid sekalian. Adakah ular ini mempunyai tulang belakang? Ya, ada tulang belakang pada ular. Alright, ini dia. Sepanjang badan ini ada tulang belakang sampai ke ekor. Jadi, ular juga meskipun bentuknya tidak sama seperti haiwan-haiwan berkaki empat yang lain yang ada tulang di bahagian belakang, tetapi ular juga mempunyai tulang belakang. Jadi, ular juga masuk bawah pengkelasan vertebrata. Murid-murid sekalian. Bagaimana dengan haiwan-haiwan ini? Ini mungkin ada orang kata lintah, mungkin ada orang kata pacat. Adakah haiwan ini mempunyai tulang belakang? Bagaimana pula dengan cacing? Bagaimana pula dengan siput? Kita tengok lagi lipas, belalang dan juga kalajengking. Jadi keenam-enam haiwan yang ditayangkan sekarang ini, adakah haiwan-haiwan ini mempunyai tulang belakang?
Ya, haiwan ini tidak mempunyai tulang belakang. Jadi keenam-enam haiwan ini tidak dikelaskan dalam vertebrata, tetapi dikelaskan dalam kumpulan invertebrata kerana tidak mempunyai tulang belakang. Murid-murid sekalian, kita telah melihat contoh haiwan yang mempunyai tulang belakang ataupun vertebrata. Saya rasa murid-murid sekalian boleh menamakan banyak lagi haiwan yang ada di rumah atau di pelbagai tempat yang mempunyai tulang belakang. Jadi sekarang ni kita nak tahu yang daripada vertebrata ini kita boleh bahagikan lagi kepada 5 kumpulan utama. Maksudnya, kita ada kumpulan vertebrata. Di dalam vertebrata, kita pecahkan kepada 5 kumpulan lagi. Ini kita lihat sekarang. Apakah 5 kumpulan itu? Vertebrata, ini adalah contoh vertebrata. Ada 7 haiwan dekat sini, tapi ada satu tak ada tulang belakang. Siapa dapat kenal pasti haiwan manakah di antara 7 ini yang tidak mempunyai tulang belakang? Ya, very good. Ketam. Ketam tidak mempunyai tulang belakang, jadi kita buang dia. So daripada ke-6 gambar yang tinggal sekarang yang mempunyai tulang belakang, kita mesti dapat tengok yang setiap satu haiwan ini mesti ada perbezaannya. Kita ambil sahajalah di antara ikan dan juga ular. Ikan badannya bersisik, ular mungkin badannya bersisik. Ikan ada insang, ular tidak ada insang. Begitu juga dengan mammoth. Mammoth badannya berbulu, tetapi ular tidak berbulu. Jadi dalam kumpulan vertebrata itu sendiri, kita ada macam-macam jenis haiwan yang setiap satu mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Jadi tugas kita sekarang adalah untuk mengkelaskan haiwan-haiwan ini mengikut ciri-ciri yang sama. Maksudnya kalau ciri dia sama, dia jatuh bawah satu kategori yang lain. Apakah kategori itu? Alright, murid-murid sekalian, untuk vertebrata, kita akan bahagikan lagi haiwan-haiwan bertulang belakang ini kepada 5 kategori ataupun kelas yang lain, iaitu mamalia, reptilia, amfibia, ikan dan juga burung. Murid-murid mesti pernah dengar, malah mungkin pernah belajar ketika di sekolah rendah. Jadi sekarang ni lebih kepada pengayaan dan kita pergi lebih dalam sedikit. Kita akan tengok satu persatu ciri-ciri yang ada pada haiwan vertebrata ini yang macam manakah kita nak cakap haiwan itu reptilia. Apakah ciri-ciri yang ada pada haiwan kalau kita nak katakan haiwan itu burung. Kita akan beberapa ciri-ciri untuk haiwan yang ada. Mungkin kita ada haiwan di hadapan kita sekarang, jadi kita nak tahu dia mamalia, reptilia, amfibia, ikan. Sebelum kita tahu ciri-ciri, saya nak memperkenalkan murid-murid sekalian kepada 2 perkataan yang mungkin baharu bagi anda, iaitu poikiloterma dan homoioterma. Siapa yang pernah dengar, bagus. Siapa yang dah lupa, kita belajar sekarang. Siapa yang belum tahu, kita ambil tahu sekarang. Poikiloterma dan homoioterma ini adalah perkataan terma yang kita guna untuk merujuk kepada jenis darah. Jenis darah, ya. Jenis darah yang ada pada sesuatu organisma. Alright, so apa itu poikiloterma? Poikiloterma bermaksud berdarah sejuk. So kalau poikiloterma berdarah sejuk, homoioterma berlawanan kepada poikiloterma. Homoioterma bermaksud berdarah panas. Poikiloterma berdarah sejuk. Murid-murid, itu adalah tafsiran dari segi sains, tapi kita jangan menganggap berdarah panas ini maksudnya memang kalau kita pegang darah dia rasa panas. Poikiloterma kalau kita pegang darah dia memang kita rasa sejuk. Tidak, kalau ikut tafsiran yang lebih mendalam, dia lebih kepada cara haiwan itu menyeimbangkan diri dia dengan keadaan dan situasi sekeliling yang menyebabkan diri dia sejuk ataupun panas. Tapi itu lebih tinggi untuk awak. Cukuplah bagi awak ni mengetahui poikiloterma bermaksud berdarah sejuk, homoioterma bermaksud berdarah panas. Macam mana kita nak kenal pasti haiwan itu berdarah sejuk atau berdarah panas? Kita kan dah belajar 5 kategori haiwan tadi, mamalia, reptilia, amfibia, ikan dan juga burung. Poikiloterma wujud ataupun berada pada haiwan seperti ikan, amfibia dan juga reptilia.
Tiga kategori haiwan ini adalah berdarah sejuk. Manakala homoeoterma ada pada haiwan-haiwan yang berada pada kelas mamalia dan juga burung. Okey, jadi di sini macam kena hafal lah pula ya, berdarah sejuk kelas apa, berdarah panas kelas apa. Okey, saya ada satu cara. Cara ini mungkin orang kata style yang tidaklah begitu tepat, tapi bolehlah untuk kita mengetahui dan memahaminya dengan lebih senang. Okey, senang saja. Kalau kita nak tahu sesuatu haiwan itu berdarah panas atau berdarah sejuk, kita cuba pegang badan haiwan tu. Bila kita pegang, kita rasa panas ke kita rasa sejuk badan dia? Kalau kita rasa panas, maka haiwan tu kita kata berdarah panas. Okey, cuba murid-murid sekalian pegang badan sendiri. Rasa badan sendiri. Okey, suhu badan kita berapa secara normal? 36 darjah Celsius. Okey, itu average sajalah 36.5 darjah Celsius. So, suhu 36.5 itu adalah suhu yang bukanlah sejuk. Okey, sederhana. Kita dapat rasa panas pada tangan kita. Jadi kita adalah berdarah panas. Okey, berdarah sejuk ni macam mana? Cuba murid-murid sekalian pegang ikan. Contoh ikan ni cuba pegang. Kita rasa badan dia sejuk bukan? Jadi kita boleh anggap itulah sebagai cara kita nak kenal pasti haiwan itu poikiloterma ataupun homoeoterma. Jadi lepas ni bila saya sebut poikiloterma dan homoeoterma, murid-murid dapat terus relate berdarah sejuk dan berdarah panas. Kita dah tahu yang ini, sekarang jadual yang menunjukkan ciri-ciri bagi setiap kategori dan juga dia punya perkaitan. Okey. So, bila kita dah penuhkan jadual ini, saya tinggalkan tempat kosong. Kalau kita di kelas secara bersemuka, kita akan buat aktiviti secara berkumpulan. Tapi sekarang secara online, kita tak akan buat aktiviti itu, kita akan belajar bersama-sama. Okey. Jadi sekarang ni murid, kalau apa sahaja haiwan diberikan kepada anda, diberikan kepada anda kucing sebagai contohnya dekat depan, anda dikehendaki untuk mengenal pasti kucing adalah mamalia, reptilia, amfibia, ikan ataupun burung. Jadi macam mana murid-murid nak kenal pasti adalah berdasarkan ciri-ciri yang kita hendak belajar sebentar nanti. Kalau dia menepati ciri-ciri yang berdarah panas, mempunyai bulu atau rambut, melahirkan anak, yang tanda soal ni nanti kita isi. Yang bawah ni pun sama. Kalau dia menepati semua ciri-ciri ini, maka haiwan itu jatuh bawah mamalia. Macam tu juga reptilia, amfibia, ikan dan juga burung. Saya bagi contoh di atas ini adalah haiwan bagi setiap kategori. Pengkelasan. Semua haiwan ini adalah haiwan vertebrata, mempunyai tulang belakang. Ada macam-macam haiwan. Ini contoh supaya senang untuk awak fikir. Sekarang kita nak isi setiap satu daripada kotak ini. Murid-murid. Mamalia. Semua mamalia adalah berdarah panas. Semua. Alright. Mamalia berdarah panas. Badan mamalia pula mempunyai bulu dan juga ataupun rambut. So kalau macam ular. Adakah ular mempunyai bulu ataupun rambut? Tidak. Jadi ular takkan berada di dalam kategori mamalia. Kemudian untuk mamalia, dia mesti melahirkan anak. Lawan melahirkan anak apa? Bertelur. Jadi mamalia dia tidak akan bertelur. Organ pernafasan maksudnya bagaimana mamalia itu bernafas. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru atau peparu. Jenis persenyawaan pula. Murid-murid dah belajar jenis persenyawaan ni ketika di tingkatan 1 tajuk pembiakan. Jenis persenyawaan ada dua. Sama ada persenyawaan dalam. Persenyawaan dalam bermaksud sperma dan ovum bercantum di dalam badan induk betina. Kalau dalam kategori haiwan ni maksudnya sperma daripada haiwan jantan masuk ke dalam badan haiwan betina. Haiwan betina keluarkan ovum dan bercantum di dalam badan haiwan betina. Kemudian lawan kepada persenyawaan dalam adalah persenyawaan luar. Persenyawaan luar bermaksud sperma dan juga ovum bercantum di luar badan manusia. Contohnya apa? Contohnya katak. Yang mana katak jantan akan mengeluarkan sperma ke dalam air, manakala katak betina akan mengeluarkan ovum ke dalam air dan sperma dan ovum tu akan bercantum di dalam air secara semula jadi. Sebab tu kita nampak telur katak ada tertempel dekat tepi-tepi longkang, tepi-tepi sungai, dia akan berada dekat situ. Sebab apa? Sebab dia bercantum di dalam air. Ada ulang kaji sikit pasal persenyawaan. Jadi, untuk mamalia persenyawaan dalam atau persenyawaan luar. Sperma dan ovum untuk mamalia bercantum di dalam badan haiwan betina. Jadi,
Mamalia melakukan persenyawaan dalam. Okey, selesai. Sekiranya haiwan yang diberi kepada anda memenuhi semua ciri-ciri ini, maka dia jatuh di bawah kategori mamalia. Okey, what about reptilia? Okey, apakah jenis darah reptilia? Homoeotherma atau poikilotherma? Yes, tadi kita dah tengok kan. Reptilia adalah poikilotherma ataupun berdarah sejuk. Okey, reptilia ni ada bulu atau rambut dekat badan ke? Okey, reptilia dia mesti berkulit keras. Sebagai contoh ni nampak? Okey, buaya yang kulit keras. Okey, reptilia mestilah bertelur. Okay, reptilia bernafas guna peparu dan reptilia sama seperti mamalia melakukan persenyawaan dalam. Amfibia pula. Okey, amfibia pegang badan dia rasa sejuk kan? Okey, amfibia berdarah sejuk ataupun poikilotherma. Okey, badan katak ni kita nak kata macam mana? Adakah dia berkulit keras? Of course tidak. Adakah dia punya bulu dan rambut? Pun tidak. Jadi untuk amfibia, badan dia kita kata mempunyai kulit yang lembap. Sebagai contoh, katak kulit dia lembap kan? Kita rasa sejuk. Jenis pembiakan, okey, amfibia bertelur atau melahirkan anak? Yes, amfibia bertelur. Organ pernafasan dia kulit yang lembap dan peparu. Dan jenis persenyawaan luar. Ikan. Ikan ni macam mana? Ikan ada macam-macam jenis ikan. Saya tunjuk satu jenis. Ikan apa ni? Ikan kerapu rasanya. Okey. So untuk ikan. Okey. Cuba murid-murid pegang badan ikan. Rasa sejuk ke dan sepanas? Okey. So poikilotherma atau homoeotherma? Very good. Ikan adalah poikilotherma. Badan dia kita kata berlendir dan bersisik. Dia cara dia lendir, lepas tu dia ada sisik kan? Okey, jenis pembiakan, okey, ikan, mestilah semua tahu, ikan bertelur. Okey, dan organ pernafasan bagi ikan adalah insang dan jenis persenyawaan dia adalah persenyawaan luar. Okey murid, ada satu haiwan ikan ni yang cukup istimewa, yang mana ikan ni dia tak masuk bawah kategori ikan, iaitu ikan paus ataupun whale. Kenapa ikan paus tidak dikategorikan sebagai ikan? Okey, ini kerana ikan paus dia tidak bertelur. Nampak ni ciri-ciri ni? Okey, ikan paus tidak bertelur. Sebaliknya ikan paus melahirkan anak. Jadi ikan paus ataupun whale, ini special sikit. Ingat ya, dia tidak jatuh di bawah kategori ikan, tetapi ikan paus ataupun whale dia berada di dalam kategori mamalia. Okey, walaupun awak cakap, dia ada bulu ataupun rambut ke? Dia tak ada, tapi kita letak ikan paus di dalam kategori mamalia kerana dia melahirkan anak. Ingat tu murid-murid, haiwan special ni. Dan yang terakhir kita tengok kepada burung. Okey, semua jenis burung yang ada. Okey, yang pertama dia adalah berdarah panas. Okey, yang kedua dia mempunyai bulu pelepah. Okey, apa maksud bulu pelepah murid? Bulu pelepah maksudnya bulu yang mempunyai keras di bahagian tengah. Okey, senang macam ni. Semua pernah tengok pelepah kelapa? Daun pokok kelapa. Pernah kan kita panggil pelepah kelapa sebab apa? Dekat tengah dia ada macam tulang, lepas tu dekat tepi dia baru ada daun. Itulah yang dimaksud sebagai bulu pelepah. Dia ada macam tulang yang keras, kemudian dekat tepi dia baru akan tumbuh daun-daun. Berbeza dengan bulu yang ada pada singa ataupun kucing. Yang mana dia tak ada tulang tengah keras tu. Dia terus bulu yang halus macam rambut kita sendiri. Okey. Jenis pembiakan. Okey, burung bertelur ataupun melahirkan anak. Yes, burung bertelur. Organ pernafasan sama macam mamalia dan reptilia menggunakan peparu dan jenis persenyawaan dia adalah persenyawaan dalam. Jadi murid-murid sekalian, kita dah lengkap pun jadual bagaimana hendak mengenal pasti ciri-ciri haiwan berdasarkan pengkelasannya. Jadi kalau kita bagi apa sahaja haiwan diberi kepada kita, kita tengok ciri-ciri dia, lepas tu kita dapat tahu dia kategori mana. Saya ada tips murid-murid sekalian. Bila dapat satu haiwan tu, tengok dulu kat bahagian jenis pembiakan. Okay. Haiwan tu melahirkan anak ataupun bertelur. Sebab melahirkan anak cuma ada satu je kategori, iaitu mamalia. Bertelur banyak sikit. So tengok yang ni dulu. Kalau dia melahirkan anak, dah tak payah fikir dah yang lain, dia jatuh bawah kategori mamalia. Okey, saya ada satu soalan kebat untuk anda. Okey, kita dah belajar 5 kan? Alright, so saya bagi satu haiwan, cuba teka. Haiwan ni mamalia, reptilia, amfibia, ikan
ataupun burung. Ini. Pernah tengok ke haiwan ni? Okey, sebenarnya dalam kartun saya tak ingat kartun apa, dia ada karakter haiwan ini. Okey, haiwan ini kehidupannya di darat dan juga di air. Okey, nama dia platypus. Okey, ini gambar nampak macam lukis sikit. This is the real picture of platypus. Okey, dia suka berenang dekat dalam air. Okey, platypus ini dia bertelur. Okey, platypus ini dia bertelur. Jadi murid-murid sekalian, platypus ini dia jatuh bawah kategori yang mana? Jom kita tengok jadual tadi bandingkan dengan platypus. Kat atas ni ada platypus dan ada telur dia. Okey, so saya tahu awak semua mesti tak pernah pegang platypus kan? Saya sendiri pun tak pernah. Tengok depan mata platypus pun tak pernah. Jadi nak tahu dia berdarah panas atau berdarah sejuk, kita tak tahu. Jadi sekarang saya bagi tahu dekat awak. Okey, platypus sebenarnya adalah berdarah panas. Jadi kalau berdarah panas, dia ada dua kategori yang mungkin. It's either mamalia ataupun burung. Tapi burung macam tak logik kan? Tak apa, kita jalan je dulu. Okey, litupan badan. Okey, adakah dia berkulit keras, kulit lembap, bersisik berlendir? Memang tidaklah tiga ni kan. So dia bulu atau rambut ataupun mempunyai bulu pelepah. Okey, so kalau kita tengok daripada sini, platypus mempunyai bulu atau rambut. Wah, nampak macam dah kategori mamalia. Okey, tak apa, kita tengok jenis pembiakan. Kalau dia mamalia, saya kata tadi, mesti dah dia melahirkan anak. Tapi masalahnya, platypus bertelur. Kalau bertelur, dia antara 4 kategori ini. Sudah. Tadi baru nak seronok kata dia mamalia. Tiba-tiba dia bertelur pula. Okey, sabar. Kita tengok yang lain pula. Okey, apakah organ pernafasan untuk platypus? Platypus bernafas menggunakan paru-paru. Okey. Kalau nak tengok dari segi bilangan tik ni, mamalia ada 3 tik. Burung pun ada 3 tik. Tapi macam tak logik lah kan. Kita tengok last sekali. Jenis persenyawaan. Okey. Jenis persenyawaan untuk platypus adalah persenyawaan dalam. Jadi agak-agak murid-murid sekalian, jatuh bawah kategori manakah platypus ni? Okey. So daripada ciri-ciri yang kita tengok dekat sini, meskipun platypus ini bertelur, platypus dikelaskan dalam kumpulan vertebrata mempunyai tulang belakang bagi kategori mamalia. Yang ni special. So saya dah ajar 2 haiwan yang special. Yang pertama is ikan paus. Namanya ikan tapi jatuh dalam mamalia. Platypus bertelur tetapi jatuh dalam pengkelasan mamalia juga. Okey, ingat ya murid-murid. Kita teruskan. Dan kita dah habis belajar tentang haiwan vertebrata. Okay. Right, sekarang kita nak pergi kepada haiwan invertebrata. Kalau vertebrata bertulang belakang, invertebrata adalah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Jom kita tengok macam mana nak bahagikan haiwan tu. Tengok ni gambar tadi kan. Daripada sini pun kita tahu haiwan yang tidak bertulang belakang ni ada macam-macam jenis juga. Jadi kita tak boleh nak letak dia dalam satu kumpulan hanya dipanggil sebagai tidak mempunyai tulang belakang. Kita kena pecahkan lagi kumpulan tu kepada kumpulan-kumpulan yang kecil. Okey, apakah kumpulan-kumpulan kecil? Alright, invertebrata dibahagikan kepada 2 kumpulan kecil lagi, iaitu berkaki dan tidak berkaki. Okey, contoh apakah maksud berkaki ni? Berkaki ni dia akan bagi lagi kepada 2 kategori. Okey, apa dia? Berkaki ni kita kena tengok pula bilangan kaki dia. Okey, 3 pasang kaki. Okey, kalau 3 pasang kaki ada berapa kaki murid-murid? Bagus, 3 pasang kaki maksudnya ada 6 kaki. Kalau lebih daripada 3 pasang maksudnya dia mempunyai lebih daripada 6 kaki. Alright, so kalau tidak berkaki pula kita akan tengok nanti. Kita tengok 3 pasang kaki. Contoh-contoh haiwan 3 pasang kaki. Yang pertama, semut ataupun kerengga. Okey, 3 pasang kaki maksudnya 1, 2, 3. 3 pasang ada 6 kaki. Lagi belalang. Kaki yang panjang belakang yang selalu awak cabut ni pun kita kira sebagai kaki dia. So ada 1, 2, 3. Alright. Dan yang terakhir saya bagi contoh pada awak is lipas. Yang ni memang awak takkan pegang lah. Ramai yang takut kan. Okey. So lipas ada berapa kaki? Lipas ada 6 kaki. Okey. Yang panjang depan ni adalah sesungut depan. Ni nampak yang belakang kecil ni. Ini bukan kaki dia. Ini adalah sesungut dekat bahagian abdomen belakang dia.
So ini contoh. Saya rasa murid-murid boleh Google lagi, cari lagi maklumat apakah lagi haiwan-haiwan lain yang mempunyai 3 pasang kaki. What about haiwan yang mempunyai lebih 3 pasang kaki, yang banyak sangat kaki dia? Mesti dapat teka yang pertama. Saya nak tunjuk gambar apa. Yes, yang pertama is lipan ataupun ulat gonggok. Saya prefer letak gambar lipan lah. Nanti ulat gonggok ada yang panggil nama binatang tu lain kan. So, lipan ni sangat lebih 3 pasang kaki dan kita tak tahu berapa pasang. Semua ada dekat dalam ni. Okey, contoh yang kedua, labah-labah. Okey, labah-labah kalau murid-murid yang tahu dia ada 4 pasang kaki, 8 kaki. Dan yang terakhir, udang. Suka makan udang kan, tapi kita tak pernah tengok kaki dia, kita buang je. So udang adalah contoh haiwan yang mempunyai lebih 3 pasang kaki. Murid-murid sekalian, saya nak bagi 2 contoh haiwan lagi. Cuba teka, haiwan ini jatuh dalam 3 pasang kaki atau lebih 3 pasang kaki. Yang pertama, ketam. 3 pasang kaki ataupun lebih daripada 3 pasang kaki. Yang mana satu? Ini. Yang atas ni, yang duk sepit orang ni. Okey, kita panggil kaki ke kita panggil tangan? Alright. Okey, murid-murid sekalian. Okey, ketam kita masukkan di bawah lebih 3 pasang kaki. Okay, what about this one? Kenal tak siapa tu? Apa tu? Okey, tapak Sulaiman ataupun starfish. Tak kenal, kita tengok yang ni. Patrick. Dia starfish kan? Okey. Alright, so tapak Sulaiman 3 pasang kaki atau lebih 3 pasang kaki? Kalau ikut daripada kita rasa macam dia ada 5 kaki kan? 1, 2, 3, 4, 5. So, tapi kalau Patrick dia berjalan 2 pasang kaki. Murid-murid sekalian, tapak Sulaiman ataupun starfish tidak mempunyai kaki. Itu kita tak panggil dia kaki. So, kita tak boleh letak dia 3 pasang ke, lebih 3 pasang ke, tak boleh. Sebab dia tak jatuh bawah kategori. Alright, so sekarang pergi kepada tidak berkaki. Tidak berkaki ni pun murid-murid kena bahagi lagi kepada 2. Apa itu tidak berkaki yang 2 lagi tu? Badan bersegmen dan badan tidak bersegmen. Macam susah saja ni sebab macam tak dapat nak tangkap segmen tu apa. Okey, saya tunjukkan. Ini maksud segmen murid. Segmen ni maksudnya dia macam ada bahagi-bahagi macam ni. Dia macam takuk-takuk macam ni. Macam ada garisan-garisan yang putus-putus antara satu sama lain. Okey, inilah kita panggil segmen. Kalau haiwan tu ada segmen, kita masukkan letak dalam badan bersegmen. Kalau tak ada segmen, kita letak dalam kategori badan tidak bersegmen. Okey, contohnya apa? Badan bersegmen maksudnya ada macam line-line putus-putus tu. Okey, yang pertama is cacing. Okey, so nampak dia punya putus-putus tu halus, sangat halus kat sini. Kecil-kecil je line dia. Tapi penuh satu badan. Yang kedua, lintah ataupun pacat. Kita memang tak pernah teliti sebab kita geram kalau dia datang kat kita kan. Tapi sebenarnya lintah ataupun pacat, dia ada segmen nampak kecil, sangat kecil. Okey, haiwan yang ketiga, cacing pita. Okey, yang ni mungkin ramai tak pernah tengok. Saya pun secara semula jadi tak pernah tengok. Jadi di manakah cacing pita ini berada? Okey, cacing pita adalah satu haiwan yang tidak baik untuk penghadaman ataupun usus kita. Okey, yang mana cacing pita ini sering kali akan mengganggu nutrisi yang ada dalam badan sama ada manusia ataupun haiwan. Kerana kalau cacing pita ini ada dalam tubuh badan kita, dia akan makan makanan yang kita makan. Jadi khasiat yang datang pada kita kurang sebab semua pergi pada dia. Alright, so sebab tu kalau kita tengok budak-budak kecil, kadang-kadang dia pergi klinik, doktor akan bagi dia ubat cacing. Sebenarnya nak bunuh cacing pita ni. Okay, enough story about that. Sekarang saya cuma nak bagi tahu yang cacing pita juga mempunyai badan bersegmen. Dia ada potong-potongan ni. Okay, awak mesti tak pernah tengok, so saya tunjuk sekarang. Okay, saya bagi 3 je contoh. Sekarang kita pergi tidak bersegmen. Yang pertama apa? Yes, the one that I mentioned before, Patrick's. Okay, tidak bersegmen. Dia tak ada kaki dan dia tidak bersegmen. Bintik-bintik ni bukan segmen ini bukan segmen. Okey. Yang kedua is siput. Siput juga tidak mempunyai segmen. Itu adalah corak pada badan dia. Dan yang terakhir, sebarang bentuk kerang. It's kerang ke, siput sedut ke, siput lala ke, apa lagi siput yang ada, kepah ke, kupang ke, semua itu
tidak mempunyai kaki, of course, dan dia jatuh bawah kategori tidak bersegmen. Awak jangan anggap luar ni bersegmen. Ini kita tak panggil segmen, ini kita panggil cengkerang, bercengkerang. Jadi haiwan yang ada cengkerang semua masuk bawah kategori tidak bersegmen. Murid-murid, nampaknya kita dah selesai untuk bercerita tentang pengkelasan haiwan dan juga vertebrata dan invertebrata. Semua ni kita dah selesai. Saya tunjuk contoh saja. Daripada contoh ni saya harap awak dapat kenal pasti. Mamalia, reptilia, amfibia, ikan burung berkaki. 3 pasang kaki, lebih 3 pasang kaki. Tidak berkaki, badan bersegmen, badan tidak bersegmen. Okey, so lepas ni kita akan berbicara tentang tumbuhan pula. We are mammals, warm-blooded animals. Mammals are found everywhere. We give birth to live babies and we've all got some hair. Frogs are amphibians, jumpy, slimy, slippery things. They breathe on land and in water too. Eggs to tadpoles and tadpoles to little frogs, as if they've got 2 lives. Birds, reptiles, amphibians and mammals and fish. Bramph. Birds, reptiles, amphibians and mammals and fish. Bramph. Cold-blooded vertebrates, that's what the reptiles are. They have dry skin, they're covered in scales. Komodo dragons and snakes and chameleons and dinosaurs were reptiles too. Birds, reptiles, amphibians and mammals and fish. Bramph. Birds, reptiles, amphibians and mammals and fish. Bramph. Fish have gills, what do they use them for? They live in water, salty or sweet. Fish have scales and fins to help them swim and glide through the waters deep. Birds, reptiles, amphibians and mammals and fish. Bramph. Birds, reptiles, amphibians and mammals and fish. Bramph. Which have I forgotten which class of vertebrates? Ones which fly through the sky. Yes, birds are the other one. Feathered, chirpy, tweedy ones. It's feathers that make them birds. Birds, reptiles, amphibians and mammals and fish. Bramph. Birds, reptiles, amphibians and mammals and fish. Bramph. Birds, reptiles, amphibians and mammals and fish. Oh, Bramph. Birds, reptiles, amphibians and mammals and fish. Oh, Bramph. Birds, reptiles, amphibians and mammals and fish. Bramph. Birds, reptiles, amphibians and mammals and fish. Bramph.